Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Menariknya hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Tasawur Islam bersama dengan seorang ustaz. Dengar cerita dari Johor. Agak-agak siapa ya? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabari waras. Ya waras. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Asmawati. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Asmawati yang sudi bersama dengan kita. Okey, Ustaz Zazali. Ya, saya. Untuk hari ini kita nak fokuskan tentang apa sebenarnya? Okey, Assalamualaikum Lokman. Okey, hari ini sebenarnya calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran Tasawur Islam, hari ini kita nak fokus bagaimana cara paling mudah, paling tepat dan paling baik untuk menjawab soalan dalam Tasawur Islam untuk peperiksaan SPM nanti. Jadi sebelum kita nak dapatkan keputusan yang cemerlang, kita perlu tahu apa dia format sebenar yang ada dalam kertas peperiksaan Tasawur Islam yang akan diambil dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi jom kita pergi satu demi satu, insya-Allah. Jadi untuk calon tahu bagaimana mendapatkan markah paling baik untuk dapatkan keputusan cemerlang, kita perlu tahu format kertas peperiksaan ini. Dalam mata pelajaran Tasawur Islam, kita ada dua format. Okay, yang pertama, kita dalam format yang pertama ialah bahagian A dan yang kedua ialah bahagian B. Bahagian A ni ialah soalan-soalan yang ditanya item objektif semuanya. Dan dia ada 20 soalan dan calon wajib jawab semua soalan. Dan item tersebut ialah item objektif pelbagai bentuk dan masa menjawabnya 30 minit dicadangkan. Dan ingatkan kepada semua calon, jawapan anda mesti ditulis di dalam buku jawapan yang disediakan. Markah diperuntukkan 20 markah dan hanya ada satu jawapan sahaja bagi setiap soalan yang ada dalam bahagian A. Manakala bahagian B pula, kita ada item subjektif yang mana dalam bahagian B kita ada 6 soalan dan calon boleh jawab 4 soalan sahaja dan masa yang dicadangkan ialah 2 jam. Maksudnya ialah 30 minit bagi setiap satu soalan. Jadi pastikan calon kena jawab juga dalam buku jawapan. Jangan jawab dalam kertas peperiksaan. Dan untuk makluman calon, markah diperlukan ialah 80 markah dalam bahagian B, bermaksud satu soalan kita ada 20 markah. Dan soalan-soalan bagi dalam bahagian B ialah soalan yang mengikut tema yang ada dalam mata pelajaran Tasawur Islam. Itu untuk format asas bagi mata pelajaran Tasawur Islam. Kita teruskan lagi. Okey. Untuk bahagian A, apa yang biasa item yang ditanya dalam bahagian A? Okey, dalam bahagian A ini kita ada beberapa bentuk item. Yang pertama, kita ada item yang bertanya tentang maksud istilah. Okey, maksud kat sini ialah calon perlu tuliskan istilah tertentu pada pernyataan maksud yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah isi tempat kosong, yang mana calon perlu tuliskan jawapan yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Maksudnya kat sini, calon perlu baca pernyataan tu betul-betul untuk pastikan tidak ada kekeliruan yang berlaku. Yang ketiga ialah item bentuk jadual. Calon perlu padankan pernyataan dengan jadual dan jawapan yang betul.
Yang keempat ialah berbentuk carta, yang mana calon perlu lengkapkan carta dengan jawapan yang betul. Dan yang kelima ialah item betul salah. Maksudnya dekat sini, calon akan diberikan satu pernyataan dan calon perlu menganalisis pernyataan tersebut untuk pastikan sama ada pernyataan itu betul ataupun salah. Jadi itu ialah untuk bahagian A. Manakala untuk bahagian B pula, boleh kita teruskan, Luqman? Boleh, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Untuk bahagian B pula, kita ada 6 soalan secara keseluruhan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, setiap soalan ini adalah soalan yang berasaskan tema-tema yang ada dalam tasawuf Islam. Ini adalah contoh pembahagian soalan mengikut tema. Okey, katakanlah soalan 1, contohnya tema 1 tingkatan 4 digabungkan dengan tema 1 tingkatan 5. Apa dia tema 1 tingkatan 4 ialah Islam sebagai ad-din. Manakala tema 1 tingkatan 5 ialah sistem ekonomi dan keuangan Islam. Jadi soalan 2 contohnya pun begitu juga. Contoh tema 2 tingkatan 4 digabungkan dengan tema 2 tingkatan 5. Contoh bagi soalan 3, mungkin contoh tema 3 tingkatan 4 digabungkan dengan tema 3 tingkatan 5. Soalan 4 digabungkan tema 1 tingkatan 5 dengan tema 1 tingkatan 4 dan seterusnya. Jadi dalam bahagian B ini calon, anda ada 6 soalan yang disediakan. Tetapi diingatkan calon, anda perlu jawab 4 soalan sahaja, untuk mengelakkan anda kehilangan masa yang amat banyak. Jadi untuk itu, fokus kepada 4 soalan sahaja. Seterusnya, ini adalah contoh kepada tema dan tajuk yang anda belajar pada tingkatan 4. Kita ada 3 tema. Tema pertama, Islam sebagai ad-din. Yang kedua, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah sistem sosial Islam. Dan itu adalah tajuk-tajuk yang kita belajar. Jadi calon kena kuasai semua tajuk yang ada dalam tema yang disediakan untuk tasawuf Islam. Ini untuk tingkatan 4. Manakala untuk tingkatan 5 pula, apa yang ada dalam tingkatan 5, kita ada 3 tema juga, iaitu tema sistem ekonomi dan keuangan Islam, sistem perundangan dan pemerintahan Islam, dan sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Jadi tajuk-tajuknya ada 6: sistem ekonomi Islam, sistem keuangan Islam, sistem perundangan Islam, sistem kehakiman Islam, sistem pentadbiran dan pengurusan Islam, dan sistem pemerintahan Islam. Jadi calon, anda perlu kuasai semua tema dan semua tajuk yang ada dalam mata pelajaran tasawuf Islam. Untuk memastikan anda mendapat keputusan cemerlang, itulah yang anda perlu lakukan, InsyaAllah. Okey, jadi sebenarnya calon, apa yang perlu calon tahu? Benda pertama bila calon mendapat kertas peperiksaan, tolong calon baca arahan pada muka surat hadapan kertas peperiksaan anda. Ini adalah contoh kertas peperiksaan tahun 2021. Jadi kebanyakan calon dia terlupa, Luqman. Dia tak baca arahan yang depan sekali ni. Oh, sayanglah. Ya, betul. Jadi sebenarnya calon kena baca satu-satu setiap arahan yang ada dalam muka surat tersebut. Kerana kesilapan yang berlaku apabila calon tak membaca arahan tersebut dengan baik, calon akan melakukan kesilapan yang amat mudah hingga hilangkan markah yang perlu anda dapatkan. Calon, ingat, untuk dapat keputusan yang cemerlang, pastikan anda membaca semua arahan yang ada dalam kertas peperiksaan. Dan yang paling penting calon, ingatan saya untuk semua calon yang mengambil tasawuf Islam, tolong semua jawapan bagi soalan bahagian A, semua jawapan bagi soalan bahagian B, anda kena jawab dalam buku jawapan yang disediakan. Ingat tu, semua kena jawab. Sebab Luqman, masalahnya ialah kadang-kadang Luqman ada calon yang dia terlupa, lalai sampai dia terlupa nak tulis jawapan dia dalam buku jawapan. Itu yang perlu kita elakkan. Baik. Jadi itulah sedikit pengenalan kepada format kertas tasawur Islam. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh, Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022.
Didik TV KPM. Okey kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada soalan contoh bahagian A bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Zazali. Okey Ustaz, silakan. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Okay, InsyaAllah kita akan teruskan untuk bagaimana cara menguasai cara jawapan menjawab bahagian A. Okay, baiklah. Untuk bahagian A ini, apa yang perlu calon berikan perhatian? Okay, yang pertama, calon, anda kena baca soalan dengan baik. Tadi dah disebutkan kita ada 20 soalan. Betul. Maka calon kena baca soalan betul-betul semua sekali dalam bahagian A tersebut. Okey, yang kedua, jawapan calon perlu ditulis di dalam buku jawapan. Dan yang ketiga, pastikan calon anda hanya ada satu jawapan sahaja. Jika calon ada memberikan dua jawapan, automatik jawapan anda akan dianggap tidak tepat. Jadi untuk mendapatkan keputusan cemerlang, pastikan anda jaga betul-betul tips ini untuk pastikan jawapan anda jawapan paling tepat, insya-Allah. Kita teruskan Lokman, boleh? Boleh Ustaz. Okey, yang pertama, untuk soalan-soalan yang ada dalam bahagian A ialah soalan istilah. Sebagai contoh, okey, arahan dia ialah tulis istilah yang betul bagi pernyataan berikut. Okey, yang pertama, kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan akal supaya dapat membezakan perkara baik dengan buruk. Jadi, pertama sekali calon, untuk calon kuasai bagaimana nak jawab soalan-soalan sebegini, pastikan anda tahu dia punya kata kunci. Soalan pertama, kata kunci dia ialah kalam Allah yang dikurniakan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Jadi, bila dapat sahaja tahu kata kunci ini, sebenarnya calon dapat dah bayangan jawapan dia apa. Yeah. Jadi jawapan dia ialah wahyu. Jadi wahyu ni kata kunci dia ialah kalam Allah dan juga hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Soalan yang kedua, apa kata kunci dia? Okey, kata kunci dia ialah dikurniakan akal. Agak-agak Lokman lah, kan? Apa makhluk Allah yang dapat akal? Manusia Ustaz. Manusia. Kita tengok jawapan. Yeah. Jawapan ini yang calon beri. Insan / manusia / malaikat. Sebenarnya calon, kalau calon buat sebegini, macam mana saya sebutkan tadi, dia akan dianggap salah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ada dua jawapan di situ. Sebab kita ada insan, kita ada malaikat. Betul. Jadi, pilih satu saja. Sebagaimana jawapan yang Lokman berikan tadi, jawapan paling tepat, yang paling cemerlang, itu ialah manusia. Okey, tahniah Lokman. Dah boleh ambil lagi sekali Ustaz. SPM ni, insya-Allah. Okey, itu untuk soalan-soalan istilah. Pastikan calon kena tahu kata-kata kunci dia. Sebagai contoh, kalaulah katakan ada satu istilah, calon kena biasakan apa dia kata-kata kunci bagi setiap istilah tersebut. Okey, untuk soalan yang seterusnya Lokman ialah soalan isi tempat kosong. Contoh soalan-soalan ini ialah, ini arahan dia, lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. Okey, yang pertama, Rasul merupakan seorang lelaki pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan tempat kosong untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, maksud tempat kosong ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Okey, sama juga sebenarnya calon. Untuk soalan pertama, kita kena tahu apa kata kunci yang ada bagi soalan tersebut. Kata kunci yang pertama ialah Rasul. Okey, Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul ni apa yang Allah berikan kepada dia? Okey, berikan apa? Okey, sebenarnya ialah berikan wahyu. Jadi kalau calon dah biasa dengan kata kunci, dia amat membantu. Betul. Betul Lokman, sebab Nabi dan Rasul cuma dapat wahyu untuk diri dia dan dia kena sebarkan kepada umat baginda. Betul. Okey, itu soalan pernyataan ataupun isi tempat kosong. Soalan kedua pula, maksud apa? Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Okey, kata kunci dekat sini ialah sesuatu yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apa dia? Perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Sebenarnya ini adalah dia punya bayangan untuk dapatkan jawapan. Sebab kata kunci dah ada di situ. Sebenarnya Lokman, jawapan paling tepat, paling cemerlang ialah
al-hadis. Itu sebenarnya. Hadis ini ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan baginda. Nampak tak, sebenarnya isi tempat kosong ni juga calon kena ada kefahaman dan penguasaan setiap kata kunci bagi istilah-istilah tersebut. Kita teruskan untuk jenis yang ketiga. Boleh? Boleh, Ustaz. Jom kita teruskan. Yang ketiga ialah soalan berbentuk dalam jadual. Biasanya soalan-soalan yang berbentuk ini ialah calon kena pastikan tahu apa yang ditanya dan apa persamaan atau perbezaan bagi setiap pernyataan tersebut. Arahan soalan ini ialah lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul berkaitan jenis pemilikan harta. Kita ada jenis pemilikan harta, kita ada maksud dia. P itu apa? Kita dah tahu. Kita ada hak milik individu dan kita ada Q. Untuk dapatkan jawapan P dan Q, kita kena baca dia punya maksud dia, Luqman. Ya, betul. P itu apa? Harta hak milik umum yang diuruskan oleh kerajaan untuk kepentingan awam. Q itu pula apa? Pemilikan secara bersama oleh anggota masyarakat terhadap sesuatu sumber atau barangan. Jadi sama juga calon. Bahagian A, calon kena dapatkan kata kunci dia untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Jadi apa kata kunci P ni? Jom kita tengok sama-sama. Kalau tengok kepada pernyataan ini, P kata kunci dia ialah diuruskan oleh siapa? Oleh kerajaan. Untuk siapa? Untuk kepentingan awam. Apa di harta yang kerajaan uruskan untuk kepentingan awam? Keyword dia dekat, ada banyak kat situ. Kata kunci dia banyak sangat. Sebenarnya calon, jawapan yang paling tepat ialah hak milik negara. Itu ialah untuk kepentingan awam. Q pula ialah pemilikan secara bersama oleh anggota masyarakat terhadap sesuatu sumber atau barangan. Nampak tak kata kunci di mana? Pemilikan secara bersama oleh masyarakat. Kita kalau calon ingat, jenis pemilikan harta ni ada 3 je sebenarnya. Kita ada pemilikan hak milik individu. Tadi hak milik negara dah ada. Lagi satu, agak-agak apa lagi satu ni? Itu ialah hak milik umum. Nampak tak? Pemilikan harta ini kita ada 3 saja. Hak milik individu, hak milik umum, hak milik negara. Jadi kalaulah calon dapat kenal pasti setiap kata kunci yang ada dalam pernyataan ini, dia akan membantu calon untuk menguasai dan menjawab soalan dengan tepat. Ingat, jawapan yang tepat akan membantu anda mendapatkan keputusan yang cemerlang. Sebab kita tahu sebenarnya, Luqman, semua calon SPM Tasawuf Islam adalah calon yang berhak untuk mendapat keputusan cemerlang. InsyaAllah. Amin. Kita teruskan lagi, boleh, Luqman? Boleh, Ustaz. Silakan. Kita teruskan untuk soalan bentuk carta. Soalan carta ni pula, apa yang ditanya ialah dia membentuk carta yang mana calon kena kuasai pernyataan ataupun apa penerangan yang ada pada setiap carta tersebut. Ini ialah sumber soalan SPM 2021. Berkaitan tentang institusi keuangan Islam yang mana kita ada 3, X, Y, Z. X itu apa? Y itu apa? Z itu apa? Kita tengok kepada pernyataan tersebut. X, mengurus kutipan dan agihan sesuatu harta kepada asnaf. Y, sistem perlindungan yang patuh syariah dalam hal ehwal insurans Islam. Dan Z, mengendalikan harta orang Islam seperti wakaf, kutipan khairat dan sumber yang lain. Dalam tajuk ini, calon kena tahu apa dia institusi keuangan yang ada dalam Malaysia yang berkaitan dengan institusi keuangan Islam. Kita tengok kata kunci dia, Luqman. Jom kita tengok kata kunci dia bagi X. Apa kata kunci X? Asnaf. Bila nampak asnaf, apa bayangan kita sebenarnya, Luqman? Kalau asnaf selalu kita kaitkan dengan zakat. Betul ke, Ustaz? Betul lah, Luqman, pandai lah. Terima kasih, Ustaz. Tahniah, Luqman. Jadi jawapan X ialah zakat. Y apa pula? Kata kunci Y ni apa pula? Y ni ialah kata kunci dia insurans Islam. Selalu kita dengar, Ustaz. Kalau tahu istilah insurans Islam tu apa, jawapan Y senang. Apa dia? Itu ialah takaful.
Tahniah Luqman. Luqman pandai lah. Hebat Luqman. Semua orang hebat insya-Allah. Amin. Zack, apa dia Zack? Mengendalikan harta orang Islam. Okey, kata kunci di apa? Mengendalikan harta. Ini susah sikit ni sebenarnya. Tapi ada satu badan yang kendalikan harta untuk orang Islam, itu ialah Baitul Mal. Baitul Mal ialah pihak yang kendalikan harta, uruskan harta sama ada wakaf ataupun kutipan khairat. Ini soalan carta. Boleh kita sambung untuk soalan seterusnya? Boleh Ustaz. Okey, kita tengok soalan seterusnya ialah soalan pernyataan salah ataupun betul. Okey, untuk soalan-soalan begini, calon kena baca betul-betul pernyataan-pernyataan yang ada dalam soalan tersebut. Kita tengok soalan yang pertama. Orang yang berpegang dengan akidah yang benar akan sentiasa muhasabah diri terhadap segala perbuatannya. Okey, orang yang berpegang kepada akidah yang benar akan sentiasa muhasabah diri. Betul ke salah? Betul ke salah? Luqman, agak-agak betul ke salah? Kalau lihat kata kunci akidah yang benar, muhasabah, betul Ustaz. Betul. Tahniah Luqman, jawapan anda tepat. Okey. Seterusnya, yang kedua, menurut sistem ekonomi komunisme, semua pemilikan harta individu dihapuskan dan menjadi hak milik negara. Okey, kita ada kapitalisme, kita ada komunisme. Asal dah saya. Okey, untuk soalan ini kata kunci dia apa? Ekonomi komunisme, dan juga dihapuskan dan menjadi hak milik negara. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang betul, maka kita tanda right. Dan yang ketiga, memakan makanan yang halal tidak menjamin kesihatan tubuh badan. Salah ke betul Luqman? Kalau baca pun macam salah Ustaz. Macam salah. Dengar pun salah. Bukan jangan macam, memang salah Luqman. Dia memang salah. Okay. Ingat calon, bila salah kena pangkah. Betul. So ini antara contoh soalan yang ada dalam pernyataan betul atau salah. Jadi calon, selepas ini pastikan calon menulis jawapan semua sekali, soalan 1 sampai 20 dalam buku jawapan yang disediakan. Kalau tak tulis, kita takut pemeriksa atau penanda dia tak nampak jawapan anda, jadi anda akan hilang markah bagi semua soalan dalam bahagian A. Pastikan calon jawab bahagian A dalam buku jawapan. InsyaAllah anda pasti boleh. Okey, baik. Jadi itu contoh soalan bahagian A, dan sekarang macam biasa kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh Luqman. Teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Ada yang kata soalan bahagian B ini senang sahaja, tapi jangan ambil mudah. Jadi jom kita dengarkan contoh-contoh soalan bahagian B. Okey Ustaz, bagaimana contoh soalan bahagian B? Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama. Jadi kita akan teruskan untuk melihat bagaimana anda dapat mengenal pasti bentuk soalan bahagian B dan juga cara menjawab dengan tepat untuk dapatkan keputusan yang cemerlang insya-Allah. Okey, kita tengok kepada bahagian B. Okey, apa yang perlu calon tahu dan berikan perhatian ialah yang pertama, calon kena jawab 4 soalan daripada 6 soalan. Amat-amat digalakkan macam tu sebab kita tak nak calon hilang masa, membazir masa. Yang kedua, jawapan calon anda perlu tulis dalam buku jawapan juga, jangan tempat lain. Okey, dan yang ketiga, baca setiap soalan dengan baik untuk kenal pasti kehendak soalan. Jom kita tengok contoh-contoh soalan yang ada dalam bahagian B. Okey, soalan 1A1, jelaskan maksud ihsan. Dan yang kedua ialah jelaskan 2 contoh ihsan terhadap haiwan. Okey, kat sini apa kata kunci dia ialah maksud. Itu kehendak soalan. Calon kena jelaskan maksud apa? Maksud ihsan. Dan markahnya ialah 2 markah. Jadi apa kata kunci ihsan ni? Okey, kata kunci ihsan ni ialah bersungguh-sungguh beribadah atau bekerja. Jadi untuk menjawab soalan ini, calon digalakkan untuk buat kepala jawapan, ataupun pemuka jawapan. Jadi maksud ihsan ialah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Taala. Calon kena bagi jawapan yang tepat untuk pastikan maksud sebenar istilah tersebut tidak lari daripada maksud asal. Itu yang pertama. Tengok soalan yang kedua. Jelaskan 2 contoh ihsan terhadap haiwan. Apa dia contoh ihsan terhadap haiwan ni? Kalau kita tengok balik, dia punya kehendak 2 contoh, dan apa dia contoh ihsan kepada siapa? Kepada haiwan. Jadi
kena fokus kepada haiwan sahaja. Jangan diberikan kepada makhluk yang lain. Betul. Bila makhluk lain, maka jawapan anda akan dianggap tidak tepat. Nampak tak? Itulah dia sebenarnya kenapa calon kena tengok soalan betul-betul dan baca serta fahamkan dengan baik. Apa dia contoh ihsan ni? Ada banyak sangat. Bila sebut kat sini, kita tak perlu hurai jawapan contoh ni sebenarnya. Jadi calon boleh jawab pendek-pendek je. Jangan panjang-panjang. Nanti kan membazir masa. Betul. Rugi. Apa dia contoh? Contoh amat banyak. Beri haiwan makanan, beri tempat tinggal, merawat haiwan jika cedera. Apa-apa saja contoh yang perlakuan baik yang calon boleh buat kepada haiwan, itu adalah jawapan yang sesuai untuk soalan tersebut. Jadi di sini sebenarnya calon tak perlu hurai untuk soalan 1A1 dan 1A2. Boleh kita terus, Luqman? Boleh, Ustaz. Teruskan dengan soalan contoh. Minta maaf. Untuk calon kuasai maksud, saya ada bagi contoh kata-kata kunci yang ada bagi setiap maksud ini. Jadi calon boleh tengok, boleh rujuk balik apa dia kata-kata kunci yang ada bagi setiap istilah yang ada dalam tasawuf Islam. Sebenarnya, Luqman, istilah yang ada dalam tasawuf Islam ni amat banyak. Kita ada 100 lebih istilah yang ada. Jadi calon untuk kuasai ini, calon kena dapatkan kata-kata kunci yang boleh calon faham untuk setiap istilah tersebut. Kita teruskan. Untuk soalan yang seterusnya, kita ada stimulus di atas. Mengagikan harta dalam masyarakat dengan adil merupakan antara asas sistem ekonomi Islam. Nyatakan 2 asas sistem ekonomi Islam selain daripada di atas, dan nyatakan 2 jenis pemilikan harta beserta contoh. Dia nak 2 dan markahnya 2. Bila macam ini, calon kita tak perlukan huraian untuk jawapan dia. Jadi kita boleh terus kepada bagikan jawapan sahaja. Manakala soalan yang kedua, 2 jenis pemilikan harta beserta contoh. Maksudnya dekat sini, calon kena bagi 1 jenis pemilikan harta dan 1 contoh dia. Kita tengok contoh jawapan dia, Luqman. Untuk dapatkan jawapan yang baik, yang adalah contoh jawapan yang sesuai untuk dihasilkan. 2 asas sistem ekonomi Islam selain daripada di atas ialah, yang pertama, mengiktiraf pemilikan harta individu. Yang kedua, mengelola harta yang dimiliki dengan mengikut syarak. Syarak ni ikut undang-undang Islam. Ingat, yang atas tu jangan tulis lagi. Sebab kalau calon tulis, maka calon akan hilang markah. Kerana kesilapan anda ialah mengulang semula soalan dalam jawapan. Jangan buat, insyaAllah. Jawapan yang kedua pula, dia nak 2 jenis pemilikan harta dan contohnya sekali. Hak milik individu. Contohnya apa? Apa-apa contoh yang calon tahu. Rumah, duit, motosikal, apa lagi? Kereta, itulah contoh pemilikan individu. Yang kedua, hak milik umum. Seperti laut, sungai, itu hak milik umum yang boleh digunakan oleh ramai orang. Dan yang ketiga, hak milik negara seperti hasil galian. Luqman, kalau tengok jawapan ni, sebenarnya calon bagi jawapan lebih daripada 2. Salah tak? Tak salah. Sebab anda dibenarkan untuk memberikan jawapan lebih daripada kehendak yang diberikan, kerana ia ialah item subjektif. Jadi calon boleh bagi jawapan lebih daripada yang sepatutnya. Tetapi ingat, jangan bagi banyak-banyak. Nanti hilang masa. Betul. Rugi. Boleh terus, Luqman? Boleh, Ustaz. Kita tengok soalan yang seterusnya. Terangkan 2 peranan pekerjaan sebagai sumber dalam pemilikan harta yang halal. Terangkan 2 peranan, tapi 4 markah. Bila macam ni calon kena ingat, calon kena buat huraian dalam jawapan anda. Apa yang perlu calon buat ialah pastikan ada kata hubung bagi setiap jawapan tersebut. Kita tengok calon ni. Jawapan dia, Luqman. Yang pertama, memenuhi tuntutan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya harta diberkati oleh Allah. Yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi diri supaya dapat mengelakkan dari kemiskinan. Yang ketiga, mendapatkan keperluan diri seperti membeli makanan. Makanan kan keperluan? Betul. Boleh. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat bagi yang berkemampuan kerana ia adalah perkara yang wajib. Kalau Luqman perhatikan dekat jawapan ini, kita ada perkataan yang dimerahkan. Kenapa saya merahkan? Sebab itu ialah kata hubung yang menghubungkan huraian dengan fakta ataupun jawapan. Sebenarnya, Luqman, juga calon-calon, untuk menghasilkan huraian dalam jawapan anda, kita boleh guna beberapa kata hubung. Saya kongsikan dengan anda bagaimana nak buat huraian.
Jadi pertama selalu kena ada fakta. Fakta tu isi jawapan je lah. Ya. Kemudian dicampur dan disambung dengan kata hubung dan tanya kenapa kepada fakta itu, kenapa ia berlaku ataupun kenapa ia terjadi. Jadi kata hubung yang saya calonkan, calon boleh gunakan supaya, kerana, seperti. Ingatan yang paling tepat calon, jangan guna perkataan dan. Dan ini amat mengelirukan sebab kita takut nanti dan itu akan menghasilkan fakta baharu, bukan huraian. Setuju. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Terangkan 2 hikmah ibadah puasa yang diamalkan oleh umat Islam. Ingat, kita nak 2 dan markahnya 4. Jadi automatik bila calon nampak macam ini, itu ialah jawapan yang perlukan huraian sebenarnya. Tetapi Luqman, kalau jawapan dia macam ni, agak-agak tepat tak dengan kehendak soalan Luqman? Saya rasa dia ada fakta tapi tak ada huraian. Pandai Luqman. Alamak, hebatlah Luqman. Ingat, jangan buat begini kerana tidak lengkap. Jadi calon anda kena buat, apa yang perlu anda buat ialah anda kena ada huraian jawapan. Jadi calon kena buat macam ni. Okey, jadi calon kena ada huraian, kita ada kata hubung dan kita ada jawapan. Jangan bagi huraiannya, jawapan tak ada, tak boleh. Jangan bagi jawapannya, huraian tak ada pun tak boleh. Untuk dapatkan jawapan yang cemerlang dan dapatkan keputusan cemerlang, kita kena bagi jawapan yang menepati kehendak soalan. Nampak tak? Meningkatkan rasa syukur. Kenapa nak tingkatkan rasa syukur? Supaya hidup diberkati. Merasai hidup orang susah. Kenapa nak rasa? Siapa orang susah tu? Seperti orang-orang fakir miskin. Menyihatkan tubuh badan. Kenapa nak sihatkan tubuh badan? Kerana dapat mengawal gaya pemakanan. Jadi huraian-huraian ini dapat membantu calon menghasilkan jawapan yang sesuai dan tepat mengikut kehendak soalan. Ingat, dalam bahagian B ini, soalan dia ada yang perlukan huraian, ada yang tak perlukan huraian. Jadi selalu kena ingat. Dan yang ketiga, kita ada kebat pula. Itu nantilah kita cerita panjang pula. Betul. Okey, jadi bagaimana kawan-kawan dengan contoh soalan bahagian B? Mudah ke mudah? Tapi ingat, jangan ambil mudah. Baik, kita kalau kita lihat Ustaz, bagaimana dengan soalan-soalan yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi kan? Tapi itulah cara nak jawab dengan jawapan yang betul. Yang paling penting, fakta didatangkan dengan huraian. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada soalan kebat. Bila sebut tentang soalan kebat, semua orang agak sedikit berkerut dahi. Tapi jangan pening-pening, jom kita dengarkan dari Ustaz kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Luqman. Luqman punya sebutan kebat tu amat menggerunkan saya. Tetapi untuk calon-calon, sebenarnya kebat soalannya memang hebat, tapi jawapan dia amat mudah untuk dihasilkan. Alhamdulillah. Okay, bagaimana nak buat? Jom kita kongsikan sama-sama pada hari ini. Okey, sebenarnya sebelum saya nak teruskan kepada cara nak jawab, calon kena kenal pasti dulu bentuk-bentuk ataupun jenis item kebat yang ada dalam tasawuf Islam. Sebenarnya kebat ni kita ada 3 jenis. Okey, yang pertama kebat 6 markah, kebat 1 markah dicampur dengan 5 markah, dan kebat 2 markah dicampur dengan 4 markah. Apa dia jenis ni ialah, kalau kebat 6 markah, ialah item markah yang keseluruhannya 6 markah. Manakala kalau 1 markah dicampur dengan 5 markah, ialah yang mana ada 2 soalan. Soalan pertama 1 markah dan soalan yang kedua 5 markah. Jadi kebat dia dekat mana? Kebat dia dekat 5 markah tadi calon. Okey. Manakala kebat 2 markah campur 4 markah ni ialah digabungkan 2 jenis item. Okey, item pertama ada 2 markah, item kedua ada 4 markah. Yang ini kena hati-hati baca soalan betul-betul calon. Kita takut kadang-kadang soalan yang pertama itu dia minta calon huraikan jawapan anda. Jadi calon kena baca betul soalan tersebut untuk elakkan kesilapan mudah yang boleh dilakukan dalam menjawab peperiksaan nanti. Okey, kita teruskan. Oh, lupa. Okey, ada tip tambahan Luqman. Okey, kalau kebat itu 6 markah, kita kena ada 1 fakta dicampur dengan 5 huraian. Kalau kebat itu 5 markah, kita kena ada 1 fakta, 4 huraian. Dan bila kebat itu 4 markah, kita kena ada 1 fakta ditambah dengan 3 huraian. Jadi kalau cukup sifat ni, maksudnya calon akan dapat jawapan kebat yang sempurna, insya-Allah. Nak cemerlang kan? So kena pastikan jawapan
hebat. Nah, baru dapat keputusan pun hebat. Betul. Macam Luqman, insya-Allah. Amin. Amin. Okey. Kita teruskan. Okey. Jadi apa dia contoh-contoh soalan kehebat ni? Okey, soalan kehebat ni, ini contoh salah satunya. Kita ada pernyataan A, kita ada pernyataan B. Lepas tu bawah ada soalan. Soalan tu kena tengok betul-betul. Kita takut nanti calon akan silap memahami konteks soalan tersebut. Okey. Soalan dia, apakah rukun Islam yang bertepatan dengan pernyataan A dan pernyataan B di atas? Jadi maksudnya calon kena bacalah dia apa pernyataan A dan apa pernyataan B. A, apa dia? Pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak, dah ada dah bayangan kat situ. Pengakuan. Okey, pengakuan apa? Okey, yang kedua, satu bentuk ibadah dengan cara yang mengeluarkan harta tertentu pada kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu pernyataan B. Dan sebenarnya calon, cuba tengok soalan yang kedua, huraikan akibat sekiranya terdapat umat Islam yang menolak kedua-dua pernyataan di atas 4 markah. Jadi dekat sini calon, kalau calon perhatikan soalan tersebut, dia tak minta berapa jawapan yang calon kena beri, tetapi markah dia 4. Ini adalah tanda-tanda awal itu ialah item kehebat. Okey. Kita tengok jawapan nombor 1. Boleh Luqman? Boleh Ustaz. Luqman tahu ni sebenarnya. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, apakah rukun Islam yang bertepatan dengan pernyataan A dan pernyataan B? Luqman nak jawab tak? Okey, kalau yang A, kita lihat kata kunci bersaksi, mengucap 2 kalimah syahadah. Memang hebatlah. Nampak tak, calon nak cemerlang, kita ada contoh yang hebat ke depan kita, insya-Allah. Okey, betul. Okey, sebenarnya untuk pernyataan A ialah mengucap 2 kalimah syahadah, manakala pernyataan B ialah mengeluarkan zakat. Kat mana kata kunci dia ialah ibadah yang mengeluarkan harta tertentu dengan syarat tertentu. Jadi rukun Islam ada 5 je, betul? Betul. Kan kita ada mengucap 2 kalimah syahadah, kita ada solat 5 waktu, kita ada mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, tunaikan haji bagi yang berkemampuan. 5 je. Jangan silap nanti kan dia tersilap dengan rukun iman pula. Bahaya. Silap jangan. Tapi Luqman, ada satu tip tambahan. Apa tu? Kalau lah Luqman katakanlah kita calon keliru. Baik. Ini rukun iman ke rukun Islam Iman ke Islam tulislah semua. Tulis semua, boleh, insya-Allah. Boleh. Nanti okey. pemeriksa akan kenal pasti jawapan yang paling tepat untuk dapatkan keputusan yang cemerlang. Itu kerja pemeriksa. Kerja calon, jawab sahaja. Insya-Allah. Okey. Baik. Kita terus. Apa dia? Huraikan akibat sekiranya terdapat umat Islam yang menolak kedua-dua pernyataan di atas. Ini kehebat. Macam yang saya sebutkan tadi, dia tidak minta berapa jawapan dan markah dia adalah 4 markah. Jadi apa akibat bila tolak kedua-dua benda ni? Okey, sebenarnya calon, akibat ni ialah akibat yang buruk. Jadi bila sebut akibat buruk, pastikan calon jawab akibat yang buruk sahaja. Jangan dicampurkan dengan akibat yang positif. Okey, ini adalah contoh jawapan yang agak sempurna. Okey, hidup seseorang akan dilaknat oleh Allah kerana tidak mempercayai salah satu rukun Islam. Situasi ini akan menyebabkan amalan mereka tidak diterima. Kesimpulannya, kita mestilah meyakini semua rukun Islam supaya diberkati Allah. Kalau tengok dekat sini calon, kita ada 4 elemen. Kita ada fakta dia yang mana hidup seseorang akan dilaknat oleh Allah. Itu fakta. Itu jawapan dia. Apa huraian dia? Kalau calon nampak yang merah-merah tu ialah elemen-elemen yang lain. Okey, huraian 1, apa dia? Kerana tidak mempercayai salah satu rukun Islam. Okey, situasi ini akan menyebabkan amalan mereka tidak diterima. Itu huraian 2. Kesimpulannya, kita mestilah meyakini semua rukun Islam supaya diberkati Allah. Itu elemen huraian 3. Jadi, ingat, tadi kita dah bagikan dia punya panduan. Kalau kehebat 4 markah, 1 fakta, 3 huraian. Betul. 1 fakta, 3 huraian. Nak bagi lebih huraian, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan banyak-banyak, rugi masa. Betul. Okey. Boleh kita terus, Luqman? Boleh Ustaz. Okey, kita teruskan untuk soalan-soalan yang lain. Tetapi, lupa saya nak maklumkan kepada calon. Ingat calon, soalan kehebat ni, dia bukan ada satu jawapan je. Dia ada banyak jawapan. Jadi, antara fakta-fakta yang kita boleh terima untuk soalan tadi ialah iman tu boleh terbatal, kan, amalan kebaikan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdorong mengamalkan akhlak buruk dan disiksa oleh Allah jika tidak bertaubat. Jadi ini antara fakta yang boleh diterima, dan ada fakta tambah lagi 3
huraian. Ya. Satu fakta, 3 huraian. Okey, kita teruskan. Okey, kalaulah tadi jawapan mula-mula tadi ialah tentang dilandai oleh Allah, tapi kalau calon ada jawapan yang lain, nampak tak iman seseorang akan terbatal kerana apa? Nampak ada huraian-huraian di huraian 1, huraian 2, huraian 3. Kan, jadi cukup sifat ini maka calon sebenarnya anda akan dapat jawapan yang sempurna untuk kebat 4 markah. InsyaAllah. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, ini ialah kebat 6 markah. Maksudnya satu soalan markah dia 6 semua sekali. Okey, kita ada pernyataan dekat atas, bantuan awal persekolahan, skim pinjaman buku teks, bantuan makanan tambahan, beasiswa kecil, persekutuan. Okey, sebenarnya di atas merupakan antara bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepada murid melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraikan tanggungjawab murid apabila menerima bantuan di atas. Dah dapat bantuan, murid nak buat apa? Apa tanggungjawab dia? Soalan ni kan nampak macam susah, tapi jawapan dia senang, Luqman. Jadi untuk dapatkan jawapan tu, kita tengok jawapan ni. Okey, inilah kata kunci kita nak tahu apa kehendak soalan. Okey, tanggungjawab apa dan markahnya 6. Nampak? Ini jawapan 6 markah. Menggunakan bantuan tersebut dengan baik supaya ia tidak digunakan ke jalan yang salah. Okey, menggunakan bantuan tersebut dengan baik ialah fakta. Betul. Supaya ia tidak digunakan ke jalan yang salah, huraian 1. Seperti menghabiskan duit membeli telefon pintar baharu, huraian 2. Bijak budak ni, salah guna ni, tak boleh. Okey. Bantuan yang diberikan adalah bertujuan untuk digunakan belajar kerana tanggungjawab murid ialah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu huraian 4. Situasi ini akan dapat membantu murid mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Okey, dalam jawapan ni calon, kita ada 1 fakta, kita ada 5 huraian. Kenapa nak buat macam tu? Sebab kehendak soalan ialah 6 markah. Betul. Jadi 1 fakta, 5 huraian. Luqman pun dah tahu, alhamdulillah. Okey, apa dia fakta-fakta lain yang ada untuk soalan tersebut? Kita pertama belajar sungguh-sungguh pun boleh, tidak merosakkan buku teks. Nampak tak? Okey, yang ketiga membeli buku rujukan dan dapat duit, beli buku rujukan. Ingat, jangan beli handphone baru. Okey, dan yang keempat menggunakannya untuk meningkatkan kemahiran. Ini fakta-fakta yang boleh calon tulis untuk menjawab soalan kebat. Ingat, soalan kebat dia tak jawapan dia amat luas. Boleh pakai mana-mana yang sesuai, insya-Allah. Itu sebenarnya soalan kebat ni. Dia tak susah mana. Jawapan senang. Okey, ni contoh jawapan lain. Fakta-fakta yang ada. Tadi saya sebutkan belajar bersungguh-sungguh. Nampak tak, kita ada 1 fakta. Okey, lepas tu supaya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Okey, itu huraian 1. Seperti memperoleh cemerlang dalam peperiksaan SPM. Huraian 2. Apabila kita belajar dengan betul, maka Allah akan meredai ilmu kita. Huraian 3. Kerana sifat ikhlas dalam menuntut ilmu. Huraian 4. Situasi ini akan dapat menggembirakan hati ibu bapa kita. Huraian 5. Kalau calon dapat jawab macam ni, memang ini adalah sifat-sifat jawapan yang cemerlang, insya-Allah. 6 markah, Ustaz. 6 markah terus. Kan banyak markah ni, 6 markah. Kena hati-hati. Okey. Soalan seterusnya. Kita ada satu pernyataan yang amat panjang. Kan? Dan soalan dia apa? Terangkan kesan buruk yang timbul daripada situasi di atas. Soalan yang kedua dia, huraikan tindakan yang boleh anda lakukan bagi menghalang perbuatan tersebut berulang. Nampak tak? Ada punya pernyataan amat panjang. Kan, sekumpulan murid masih berpakaian sekolah, dirakamkan meraihkan sampailah menunjukkan lagak samsir dengan membuat pelbagai aksi di atas jalan raya sehingga menyebabkan pengguna lain terpaksa beralah memberi laluan kepada mereka. Okey, soalan pertama ini lah bukan soalan kebat. Si satu tu bukan kebat. Tapi calon anda kena hurai soalan tersebut. Sebab kenapa? Kerana dia tak minta berapa banyak jawapan, tetapi markahnya 2. Jadi antara jawapan yang boleh diterima ialah kesan buruk dia ialah membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kenapa boleh bahayakan? Kerana ia boleh menyebabkan kemalangan. Nampak tak calon? Kita ada fakta dan kita ada huraian. Kalau calon buat macam ni, akan dapat markah yang sempurna, insya-Allah. Jadi untuk soalan kebat 4 markah tadi, soalan kebat pula yang ni. Nampak kebat dia macam mamai pula kan. Okey. Untuk soalan kebat, huraikan tindakan yang boleh anda lakukan bagi menghalang perbuatan tersebut berulang. Agak-agak Luqman nampak situasi ni, apa Luqman nak buat?
Kalau kita lihat kepada soalan yang diberikan, mungkin kita boleh tegur dia, Ustaz. Nampak tak? Sebenarnya Lokman, soalan kebat ni, kalau calon tak nak dapat jawapan tu, bayangkan dulu apa yang boleh dibuat. Boleh, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Boleh dibuat. Jadi, kalaulah nampak situasi itu berlaku di depan mata, apa yang kita kena buat? Antaranya yang boleh kita melaporkan aktiviti tersebut ke pihak berkuasa. Lapor kepada pihak berkuasa. Seperti siapa pihak berkuasa itu? Seperti pihak polis, huraian 1. Laporkan kepada pihak berkuasa fakta, menghubungi pihak polis, huraian 1. Hal ini membolehkan pihak polis mengambil tindakan, huraian 3, supaya masalah ini dapat dibendung dengan baik. Nampak tak? Calon kita ada fakta, huraian 1, huraian 2, huraian 3. So markah sempurna. Di situlah sebenarnya calon kena pasti kehendak soalan dengan baik. InsyaAllah saya rasa yakin, memang sangat yakin calon boleh dapat keputusan yang cemerlang lepas tengok perkara ini. Betul. Boleh kita teruskan, Lokman? Boleh, Ustaz, silakan. Sebenarnya, Lokman, untuk bahagian B ini, apa yang calon kena tahu? Yang pertama, calon kalau boleh digalakkan jangan padam jawapan yang anda rasa salah. Tapi apa yang perlu dibuat ialah kita tambah dengan jawapan yang baharu. Saya sarankan ini ialah kerana kebanyakan calon bila dia dah buat, kalau rasa salah dia potong. Sebenarnya calon bukan orang yang berhak untuk menentukan jawapan itu salah atau betul. Pemeriksa yang tentukan. Tapi calon buat je jawapan. Itu yang pertama. Yang kedua, guna bahasa yang mudah dan boleh difahami. Jangan guna bahasa dialek daerah masing-masing. Ni tiba-tiba keluar bahasa yang kita tak faham. Betul. Dia amat menyusahkan pemeriksa untuk memastikan jawapan anda tepat ataupun tidak. Ingat, guna bahasa mudah tapi bukan dialek daerah. Yang ketiga, calon amat-amat digalakkan untuk menggunakan satu helai untuk satu soalan. Untuk bahagian B ni, kita jawab 4 soalan. Contoh, calon jawab soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Jadi, calon kena pakai 4 helai. Soalan 1, 1 helai. 2, 1 helai. Soalan 3, 1 helai. Soalan 4, 1 helai. Kenapa buat macam tu? Sebab takut calon nanti nak tambah jawapan tu. Setuju. Untuk memudahkan calon menambah jawapan yang baharu supaya jawapan tersebut mudah dinilai oleh pemeriksa, insya-Allah. Yang seterusnya, yang keempat, apa yang calon boleh buat ialah calon boleh beri jawapan lebih daripada apa yang dikehendaki. Tetapi jangan terlalu banyak. Contoh, soalan minta 2, calon boleh bagi 4. Tak ada masalah. Tapi yang tak boleh, nak 2 bagi 10. Itu membazir masa. Elakkan. Kita tak nak macam tu calon. Dan yang kelima, digalakkan untuk fokus menjawab 4 soalan sahaja. Sebab kalau kita ingat balik tadi, satu soalan 30 minit. Jadi kalau 4 soalan, calon akan jawab 2 jam. Kalau calon jawab 6-6, nanti calon akan banyak hilang masa dekat soalan-soalan yang tertentu. Fokus 4 soalan saja. Satu soalan 30 minit. Sebenarnya calon, apa yang calon kena berikan perhatian sangat-sangat dalam bahagian B ni ialah calon kena kenal pasti bentuk-bentuk item tersebut. Yang pertama, kena hurai tak kena hurai. Kalau tak kena hurai, tak kena hurai. Yang kedua, huraian tu ada tak ada. Sebab itu kadang-kadang huraian tu, Lokman, ada calon dibagi yang sempurna sangat. Jadi bila calon bagi sempurna sangat, dia akan menggunakan ruang yang amat banyak. Betul. Dan yang ketiga, soalan kebat tu. Soalan kebat ni, saya pun pelik kenapa orang takut dengan kebat. Sebenarnya kebat dia amat mudah untuk membantu calon. Tak ada masalah. Tapi ingat calon, kalau calon lajak masa untuk jawab soalan yang banyak, 6 soalan, dia akan hilangkan fokus calon. Dan bila fokus dihilang, calon akan hilang fokus untuk berikan jawapan yang paling tepat. Ini antara galakan yang biasa kita berikan kepada calon. Anak murid saya pun saya galakkan macam tu. Betul. Jangan jawab banyak-banyak, nanti kan hilang fokus, susah. Lokman. Sebenarnya, Lokman, apa yang perlu diberikan peringatan kepada semua calon yang mengambil mata pelajaran tasawuf Islam. Ini peringatan daripada orang-orang yang hebat. Yang pertama, calon pastikan anda menulis jawapan dalam bahagian A dan bahagian B dalam buku jawapan yang disediakan. Nanti masa periksa calon akan dapat satu buku jawapan. Dalam buku jawapan tu nanti ada beberapa helai kertas. Jadi semua bahagian A, bahagian B, calon tulis dalam buku jawapan. Kalau calon tak tulis dalam buku jawapan, calon tak akan dapat dinilai jawapan tersebut. Memang rugi.
Luqman memang jangan macam tu. Setuju Ustaz. Okey, bahaya, amat bahaya. Hilang markah, sedih tau. Sia-sia Ustaz. Betul. Sia-sia belajar beberapa tahun ni. Kita Yeah. nak macam tu. Boleh challenge? Okey, pastikan semua jawapan bahagian A 20 soalan tadi susun dekat satu helai, kan, tulis 1 2 3 4 5 sampai 20 satu helai. Kemudian helai yang kedua bahagian B pula, tulis soalan sampailah soalan-soalan yang anda jawab tu dengan tepat. Okey, pastikan semua ada, barulah anda hantar jawapan tersebut. Itulah pesanan yang amat saya nak calon-calon buat, dapatkan keputusan yang cemerlang dalam tasawuf, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Zazali yang sudi berkongsi ilmu dengan kita hari ini, juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Asmawati dan murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.